Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So, kami dari kumpulan 8. So, kami memilih topik kes buli di kalangan pelajar di sekolah sebagai topik perbincangan kita pada malam ini. So, next slide. Okay. Kenapa kami memilih topik buli sebagai topik perbincangan pada malam ini adalah kerana budaya buli di sekolah ini masih lagi tiada penghujung, masih lagi tiada titik noktahnya. Malah gejala ini makin berleluasa dan menunjukkan kadar peningkatan dari semasa ke semasa. Walaupun zaman telah berlalu, generasi berganti generasi dan juga teknologi semakin canggih, namun budaya buli ini masih lagi di tahap yang sama, masih lagi tiada perkembangan dan juga masih lagi tiada perubahan. Dan malangnya, masalah ini semakin merisaukan dan semakin membimbangkan kerana telah pun menyebabkan kematian. Okay, next slide. Okay. Kalau kita rujuk kepada statistik dari Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan buli, kita boleh tengok kat situ 1 dalam 6 remaja adalah mangsa buli. Dan kita boleh tengok juga jika di sekolah kes buli banyak berlaku dalam kalangan remaja tingkatan 1 dan akan berkurang bila umur mereka semakin meningkat. Dan jika kita bercakap lagi berkaitan dengan perlakuan buli, mungkin di pemikiran kita perlakuan buli adalah sesuatu yang fizikal, sebagai contoh memukul, menendang ataupun memeras ugut. Tapi sebenarnya perlakuan buli ini boleh dikategorikan dengan pelbagai jenis. Sebagai contoh, lisan sebagai mengejek bentuk fizikal ataupun rupa seseorang, mencarut, membuat isyarat-isyarat lucah ataupun memulau rakan-rakan. Ini juga dikategorikan sebagai perbuatan buli. Dan kita kena jelas apa itu perlakuan buli sebenarnya supaya kita tahu cara untuk menangani bila kita tahu apa itu perbuatan buli yang sebenar. The next slide adalah perbincangan ini adalah untuk kita menekankan lagi tugas ataupun tanggungjawab ataupun peranan setiap pihak supaya mereka dapat melakukan tindakan yang betul, melaksanakan peranan masing-masing dengan baik, so that dari situ kita berharap agar apabila mereka melaksanakan peranan masing-masing dengan baik, masalah ini akan makin berkurang ataupun akhirnya dapat menemui titik noktahnya. So, saya akan paskan perbincangan kita seterusnya kepada rakan saya. Okey, Assalamualaikum. Untuk hari ini saya akan terangkan peranan guru di dalam menangani masalah buli di kalangan pelajar di sekolah. Okey, macam kita tahu, tugas guru bukan semata-mata untuk mendidik anak-anak di luar ataupun di dalam kelas sahaja. Guru juga memainkan peranan yang penting dalam menangani isu buli di kalangan pelajar yang berlaku di sekolah. Peranan guru adalah untuk mengubah dan menyesuaikan perlakuan pelajar kepada satu perlakuan yang lebih baik. Apabila pergaduhan tercetus, guru-guru hendaklah bersikap adil terhadap pembuli dan mangsa. Dengarlah cerita kedua-dua pihak serta siasatlah punca pergaduhan. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan kesiasatan dan untuk menjadikan semuanya jelas kepada ibu bapa pembuli dan juga mangsa. Okey, antara peranan guru yang lain adalah menjadi contoh teladan yang terbaik dalam mempamerkan aspek kepimpinan dan mencerminkan kasih kepada murid-murid. Yang ini merujuk kepada artikel Berita Harian 11 Disember 2022. Selain daripada itu, peranan guru juga menyediakan saluran yang terbaik untuk pelajar mengadu masalah seperti yang disediakan guru kaunseling di sekolah.
Pihak pengurusan sekolah terutamanya guru besar atau pengetua perlu memainkan peranan terbaik untuk memastikan elemen buli tidak berlaku di sekolah dalam usaha untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang terbaik. Okay, itu sahaja daripada saya pas kepada kawan seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, saya akan sambung peranan guru. Okey, peranan guru seterusnya adalah memberi tindakan ataupun undang-undang yang lebih berkesan kepada pembuli. Seperti yang kita tahu, guru ni berperanan untuk ambil tindakan seperti contohnya kalaulah berlakunya kes buli di sekolah. Guru akan ambil tindakan seperti bagi surat warning kepada ibu bapa ataupun gantung sekolah. Tapi sekiranya andai kes buli itu melibatkan nyawa, seperti yang kita tahulah, dulu kan ada kes yang melibatkan kes kematian seorang pelajar universiti yang Zulfarhan Zulkarnain yang dibuli dan didera selepas dituduh mencuri. Kalau ia melibatkan nyawa, kita sebagai guru boleh melaporkan kepada pihak berkuasa supaya dapat bagi pengajaran kepada pelajar tersebutlah. Okey, poin yang kedua. Poin yang kelima, memastikan pelajar bebas dari sebarang pengaruh buruk. Okey, seperti yang kita tahu kan, zaman sekarang anak-anak ni terdedah dengan budaya ataupun pengaruh-pengaruh daripada anak luar lah. Dan diorang ni zaman sekarang kan internet, diorang guna internet ni tanpa had. Disebabkan adanya telefon pintar, anak-anak dapat akses internet tanpa had melalui video-video aksi gangsterism dan sebagainya. Dan di sini kita dapat lihat peranan ibu bapa juga perlu mainkan peranan di rumah dengan menghadkan penggunaan telefon pintar di rumah. Okey, seterusnya memupuk nilai murni dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu, guru bukan sahaja mendidik akademik, tapi di sekolah guru perlu terapkan adab juga dalam didik pelajar. Adab ni sangat penting kerana adab adalah mencerminkan diri seseorang dan adab perlu seiring dengan ilmu. Dengan adanya adab, nilai-nilai murni dapat diterapkan. Okey, itu sahaja dari saya. Ya, Assalamualaikum dan selamat malam kepada kawan-kawan. So saya Nadia, teruskan peranan ibu bapa dalam menangani masalah buli dalam kalangan sekolah. Okey. Poin yang pertama, peranan ibu bapa perlu memberikan didikan agama kepada anak-anak dari kecil lagi. Okey, setiap ibu bapa perlu memberi didikan agama. Didikan agama ni harus diterapkan kepada anak-anak sejak kecil lagi, seperti kita mengajar dia tentang adab, macam apa kawan kita cakap tadi, kita mengajar dia tentang akhlak, tentang baik dan buruk, serta dosa dan pahala. Contoh adab yang ibu bapa boleh terapkan kepada anak-anak adalah seperti contoh adab bercakap, adab kita berkawan, adab belajar macam mana, adab kita dengan guru macam mana. So jadi anak-anak dapat mempelajari sesuatu daripada adab tu. Sebab sekarang ni kita boleh tengok budak-budak agama sekarang ni terlalu terdedah dengan dunia kat luar ni. So jadi mereka kurang adab dalam kehidupan mereka. So yang poin kedua adalah peranan ibu bapa mengamalkan sikap nilai murni pada anak-anak untuk menggalakkan mereka bergaul secara positif. So okey, ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak dapat mencontohinya. Kerana sikap ibu bapa ni dapat diperhatikan oleh anak-anak. So ibu bapa perlu menunjukkan sikap yang baik kepada anak kerana anak-anak akan ikutlah segala tingkah laku ibu bapanya. Contoh nilai murni yang ibu bapa harus terapkan kepada anak adalah seperti nilai murni bertimbang rasa, hormat menghormati, bercakap sopan santun, sikap murah hati dan sebagainya. Okey, poin untuk yang ketiga adalah mengambil berat tentang pendidikan anak-anak dan tidak terlalu cepat menilai serta meletakkan hukuman.
Okey, ibu bapa perlu memantau setiap gerak-geri anak-anak. Contohnya dengan siapa dia berkawan, bertanya mengenai hal sekolah, hal mata pelajaran, apa yang anak ada masalah di sekolah ke, ada masalah dengan kawan ke. So kita kena sentiasa berkomunikasi dengan anak supaya anak-anak sentiasa selesa dengan kita. So jadi kalau mereka ada masalah, mereka tidak teragak-agak untuk menceritakan masalah mereka kepada ibu bapa. So kita teruskan peranan ibu bapa seterusnya kepada rakan seterusnya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Nadia. Okey, pembentangan saya masih lagi di bawah peranan ibu bapa berkaitan kes buli, iaitu ibu bapa perlu lebih berkomunikasi terbuka. Okey, dengar Okey. Okey, kebanyakan ibu bapa kurang berkomunikasi dengan anak-anak sebab bekerja dengan gadget, masalah rumah tangga, tidak bersefahaman dengan anak-anak dan jadi komunikasi dua hala tu kurang berlaku. Di mana ibu bapa tidak menanyakan apa pada anak-anak apa yang berlaku di sekolah, apa yang terjadi di sekolah, macam mana dengan kawan-kawan. Jadi saya tekankan bahawa berkomunikasi terbuka ni amat penting di mana ibu bapa perlu menganggap anak-anak ni sebagai kawan. Ajak bersembang, mengenali rakan-rakan anak-anak tu supaya kita boleh tahu apa yang terjadi pada anak kita. Contoh anak kita kena buli ke, daripada kawan-kawan juga yang akan bagi tahu. Sebab kita kalau kita baik dengan anak kita ajak bersembang, jadi anak kita tu akan bercerita pada kita apa yang berlaku harian. Lepas tu kita juga boleh menjadi teman mendengar dan kita boleh banyak berkomunikasi harian dengan menanyakan tentang sekolah, macam mana keadaan di sekolah. Dengan ni saya yakin anak akan dengan saya yakin akan memberi kesan yang baik pada hubungan ibu bapa. Anak-anak juga akan lebih percaya nak bercerita dengan ibu bapa. Contohnya anak tu sendiri akan bagi tahu apa yang berlaku di sekolah, kawan dia kena buli, ada budak kena peras ugut. Jadi ibu bapa boleh take action daripada apa yang anak-anak ceritalah untuk memberitahu kepada guru ke atau memberitahu kepada ibu bapa budak yang kena buli ke, ataupun kalau anak kita sendiri yang kena, ibu bapa juga boleh ambil action jugalah dengan apa yang berlaku pada anak kita supaya tiada kemudaratan yang akan berlaku. Okey, sekian saja presentation saya. Saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya seterusnya. Tak dengar. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Jap. Okey. Saya nak bagi maksud rakan sebaya. Rakan sebaya ini adalah merujuk kepada kumpulan kanak-kanak atau remaja yang sama, selalunya mempunyai lingkungan umur, gender atau status sosioekonomi yang sama dan berkongsi minat yang serupa. Rakan sebaya merupakan tempat mereka meluahkan masalah dan pengganti ibu bapa di sekolah. Pengaruh rakan sebaya merupakan sumber paling kuat dalam membantu perkembangan diri, mengubah nilai dan sikap remaja apabila pengaruh ibu bapa serta keluarga berkurangan pada peringkat awal remaja. Okey, peranan rakan sebaya iaitu bijak memilih rakan. Memilih rakan yang kepribadi yang baik, berjati diri dan berdisiplin untuk dijadikan sebagai teladan. Hal ini dapat dijadikan ini contohnya pembimbing rakan sebaya juga adalah penting dalam membantu mengekang dan membasrah perbuatan buli di sekolah. Terdapat 3 fungsi pembimbing rakan sebaya iaitu membantu pihak sekolah bertindak sebagai sumber tidak formal kepada pihak sekolah, membantu pelajar melalui program mentor-mentee dan bertindak sebagai pemujuk rakan bermasalah untuk berjumpa dengan kaunselor. Seterusnya, memberi nasihat. Sentiasa
mengingatkan keburukan dan akibat jika terlibat dalam gejala buli serta akan terdedah kepada risiko tindakan tata tertib. Contohnya yang tadi lah, pembimbing rakan sebaya tu dia buat program mentor-menti. Jadi dia akan membantulah pelajar-pelajar yang ada masalah untuk berjumpa dengan kaunselor, dengan beri nasihat lah. Lepas tu seterusnya sentiasa berfikiran positif dan rasional, perlu merenung kembali tujuan mereka ke sekolah untuk masa depan yang cerah dan menjadi insan yang berkualiti demi menghadapi gelombang globalisasi dan cabaran dalam alam pekerjaan. Okey, itu saja. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Di sini saya akan menerangkan tentang peranan rakan sebaya dalam mengatasi gejala buli. Okey, yang pertama adalah melaporkan kepada pihak sekolah, di mana kebanyakan yang kita tahu sekarang ini pelajar memilih untuk mendiamkan diri ataupun menutup mata apabila berlakunya gejala buli di hadapan mereka. Kerana mereka merasa diri mereka tu dalam situasi yang bahaya apabila mereka melaporkan kepada pihak sekolah. Okey, sebagai pelajar rakan sebaya ini, kita mestilah memberanikan diri melaporkan kepada pihak sekolah supaya pihak sekolah ini dapat menangani masalah-masalah gejala buli di sekolah. Apabila pihak sekolah mendapat report ataupun laporan daripada pelajar tersebut, maka pihak sekolah mestilah segera ataupun mengambil tindakan segera untuk menangani isu tersebutlah. Okey, yang kedua, sentiasa menasihati dan memotivasikan rakan. Kita sebagai rakan sebaya mestilah memberi kata-kata yang positif ataupun memotivasikan pemangsa supaya mereka merasa dirinya tidak diabaikan, tidak dipinggirkan. Kebanyakan yang kita tahu, pemangsa ini lebih memilih keputusan untuk tidak mengambil apa-apa tindakan. Contohnya mereport kepada pihak sekolah, memberitahu rakan sebaya ataupun selainnya lah, kerana mereka merasa diri itu tidak penting ataupun tidak diambil peduli oleh rakan sekeliling. Okey, yang ketiga ialah menjadi rakan yang prihatin. Ini bermaksud rakan sebaya mestilah menjadi mata dan telinga kepada pemangsa, iaitu menjadi tempat luahan hati pemangsa untuk mereka menceritakan apa yang berlaku kepada diri mereka, apa yang pembuli itu melakukan terhadap pemangsa. So dari situ bila mereka menceritakan kepada kita, so kita yang sebagai pendengar ni mestilah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pemangsa tersebutlah. Okey, dengan peranan-peranan rakan sebaya ini, ia akan mengurangkan lagi gejala-gejala buli di sekolah dan sekolah dan sebagainya lah. Saya pas kepada rakan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya. Kesimpulannya, semua pihak terlibat dalam membatras atau menangani masalah ataupun isu buli ini ialah sesungguhnya kita tak boleh melihat kes buli ini sesuatu yang berlaku sebagai masalah yang terpinggir. Walaupun nisbah yang berlaku di sesetengah sekolah itu agak kecil ataupun rendah, namun masalah ini boleh menjadi satu barah di mana dia akan berlanjutan sehinggalah penghujung sekolah. Okey, usaha untuk menangani masalah buli ini bukan sahaja peranan guru, malah pihak-pihak yang lain, contohnya sebagai ibu bapa, komuniti, masyarakat dan juga pihak berkuasa turut terlibat. Okey, dan yang terakhir sekali, cara dan teknik yang digunakan oleh guru juga bergantung kepada pengalaman guru yang mengendalikan kes tersebut dan juga sejarah kes yang berulang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.